punya yang hadir malam ni boleh follow IG MAE juga. Okay. So yang ni tiap-tiap minggu ada, bukan tiap-tiap minggu sebulan 2 kali muncul dekat sini. Okay, saya Amalina. Okay, so hari ni kita tak ada jemputan yang khas lah. So kami-kami je lah yang bercerita isu mengemping ni. Sebabnya bila tengok dekat dalam grup FB terlalu ramai sangat soalan, anak saya mengemping, saya tak cukup susu ke? Lepas tu anak saya menangis, saya nak bagi juga susu tapi dia menangis. Lepas tu ada yang mengemping tu sampai tak boleh letak. So macam okey lah, kita buat lah tajuk ni. So kita nak explain lah apa beza mengemping dengan benda lain. Mengemping ke sebenarnya ataupun dia nak tenangkan diri je. So kita akan explain lah untuk malam ni. Okay, so untuk isu mengemping ni, okay, ada mak yang memang tak faham lah. Okay, so mengemping ni sebenarnya baby tak aktif hisap susu. Okay, dia hanya hisap untuk tenang. Maksudnya dia saking dia tak kuat lah. Sebab apa? Baby ni bila dekat dalam perut dulu, dia memang dah diajar untuk menenangkan diri melalui hisapan jari. Okay, so dia memang dah belajar benda tu. Kalau tak belajar, bila dia lahir, nanti macam mana dia nak menyusu. Jadi itulah isunya. Macam mana isunya bila dia nak mengemping tu sebenarnya dia nak tenangkan diri. Tak semestinya dia nak susu. Okay, tanda susu kita dah tahu macam mana. Tapi bila mengemping ni kena tengok ciri-ciri dia. Okay, so sebenarnya ada 2 kategori lah. Senang cerita dia punya maksud ni mengemping ni sebenarnya perbuatan untuk menenangkan diri, bukannya perbuatan untuk menyusu melekat dengan mak dia. Itu saja. Ada slide ke? Saya tak nampak. Tak ada slide. Okay, kita hari ni kita punya method menggunakan ni earring. Gunakan telinga. Okay. So tak ada slide. Kita tak guna visual pula hari ni. Tapi mak-mak, siapa yang boleh mendengar tu boleh take note lah apa maksud mengemping. Mengemping ni maksudnya non-active suckling. Okay Kak Nurul? Okay, sebenarnya kan okay, kenapa tak ada slide? Okay, ada time mungkin akan datang mungkin ada slide, tapi mungkin yang tak perlu slide, bukan tak perlu slide apa sebenarnya. Sebenarnya kan kalau rasa macam perlukan nota, apa kata kita salin. Bila kita salin, insyaAllah kita akan lebih ingat sebenarnya. Okay, sebabnya kita buat ni pun free sebenarnya. Okay, so rasa lebih menghargai lah sebenarnya. Okay, effort untuk buat benda-benda free macam ni. Kita pun ambil sedikit, orang kata usaha sedikit, cuba untuk catat okay, mana-mana yang penting. Okay, kita teruskan dengan seterusnya. Ramai yang tanya macam mana nak membezakan antara menyusu dengan mengemping. Boleh Amar huraikan macam mana nak bezakan sebenarnya? Okay. So untuk bezakan cara menyusu dengan mengemping, first kali kita kena tengok rhythm hisapan baby. Okay. So kalau menyusu kita boleh nampak dia macam hisap telan. Tapi kalau mengemping, dia tak macam tu. Okay, kalau tengok kalau baby menelan, kita boleh nampak pipi dia kembung. Okay. Lepas tu kalau mengemping, dia sekadar menghisap saja tapi tak nampak macam telan. Dia macam nak letakkan benda tu kat mulut dia je. Okay. So proses menyusu ni antara 10 ke 20 minit. Tapi kalau lebih daripada tu, kita anggap dia macam something lah. Mungkin dia hanya nak bertenang saja untuk dia tidur. Okay. So ada Cik Ma ada apa-apa lagi ke nak tambah isu mengemping ni? So kalau mak-mak, kalau rasa macam
biasanya kita tak tengok jam sangat sebab ada baby dalam masa 15 minit pun dia rasa dia dah kenyang. Okey, tapi duration yang kita yang biasanya kita tahu okey untuk menyusu ni dalam 20 ke 30 minit. Okey, biasanya lebih daripada tu bukan sebenarnya bukan baby nak menyusu lah. Jaranglah baby menyusu sampai 40 ke sejam. Tapi memang ada yang mak yang rasa macam kenapa baby saya 40 minit lebih daripada 40 minit. So mak dah kena jagalah sebenarnya anak sebenarnya nak bertenang. Okay, lagi satu yang mak paling risau bila mak lepaskan breast tu anak dah start so mak tak tahu nak buat macam mana, betul tak? Okay, right. So itulah untuk jawapan soalan tu. Tapi kalau ada nak tambah lagi Cik Ma dengan Kak Nurul boleh sambung. Situasi Cik Ma macam tambah ni sikit. juga. Cik Ma tambah. Tambah sikit je. Okay, lagi satu ciri-ciri yang boleh nampak dia nak mengemping tu, biasanya mengemping ataupun mengemping ikut korang punya pronunciation masing-masing lah Right, you akan nampak baby you lebih tenang. Dia bukannya macam di awal-awal penyusuan yang betul-betul dia lapar. So baby nampak macam dia sebenarnya dah relax, dah bertenang tapi rasa nak melekat je macam tu. Okay, so daripada kata lain korang boleh tengok keadaan fizikal baby tu sendiri. Betul. Lagi satu kan bila berlakunya apa panggil mental leap ataupun growth spurt kan. Sebabnya ada satu masa yang baby akan hisap lama ataupun cluster feeding lah. Okey, ianya sebenarnya dia bukanlah setiap masa. Ada sesekali tu baby akan hisap lama. Hisap lama sebenarnya adalah cara baby juga untuk dia punya mencukupkan susu tu untuk ibu juga sebenarnya. Ada time-time dia begitu, bukannya setiap hari, bukannya setiap masa. Okey, ada masa memang akan ada begitu tapi bukan hari-hari. Okey, dan selalunya baby yang hisap lama kita risau sebenarnya. Betul tak Amar? Betul tak? Okey, sebab ramai parents dia tak tahu tau sebenarnya kalau baby hisap lama kemungkinan anak ada tangtai. Okey, kemungkinan anak ada tangtai dan sebenarnya bila hisap lama ni sebenarnya bukan istilah tak cukup susu sebenarnya. Kan? Kena buang mindset yang kata tak cukup susu. Itu kita risau sebenarnya. Okey. Okey, kita boleh terus kepada soalan seterusnya iaitu mengemping ni Amar. Okey, Cik Ma mengemping ni Amar dan Cik Ma. Mengemping ni berlarutan dia sampai bila agak-agaknya? Adakah sampai anak besar? Sampai bila ni nak biar anak mengemping ni? Cik Ma dah jawab tak? Cik Ma masih tak boleh fokus lagi. Okay, so sebenarnya tadi kan soalan yang first saya tanya berapa usia ibu, usia anak ibu-ibu kat dalam ni. So pelbagai usia lah. So senang cerita mengemping ni memang tak ada had umur lah. So bila dia dah besar pun dia masih lagi boleh jadi habit tu. Okay, so macam mana nak pisahkan? Memang mengemping ni boleh je jadi sampai setahun, terutama masa waktu malam, waktu dia nak tidur. Okey, biasanya baby akan menyusu dulu sampai tertidur. Lepas tu yang ni memang perkara biasalah yang mak-mak buat. Lepas tu ataupun maybe mengamuk-ngamuk, lepas tu mak kata okeylah bagi susu. Lepas tu terus anak diam tertidur. Okey, so untuk kes 4 bulan ke atas ataupun sebenarnya daripada newborn lagi lah, kita sebenarnya boleh avoid benda ni. Okay, kita boleh kena guide anak kita untuk kurangkan mengemping sebelum menyusu. Waktu nak tidur tapi bukan dengan cara mengemping. Mungkin kalau newborn ni dia liat sikit lah sebab dia baru dalam proses adaptasi kan. Tapi untuk 4 bulan ke atas, okay, mental anak kita ni dah berkembang, dia dah makin bijak. Sebenarnya dia dah tahu dah apa yang dia boleh buat, apa yang tak boleh. Maksudnya apa yang kita ajar, kalau kita ajar okey lah dia. Tapi kalau kita ajar apa yang dia nak tu, maksudnya kita tak ajar benda yang betul, nanti dia akan terikut-ikut lah sampai ke besar. So memang ada cara dia lah. Okay, so 4 bulan ke atas ni dia dah pandai self-soothing sendiri sebenarnya. Kalau perasan kan baby kan sebenarnya ada yang start daripada 2 bulan ke 3 bulan dia dah pandai
self-soothing tu maksudnya ni tau, salah satu alat bertenang yang canggih yang saintis kata adalah isap jari. Ni, isap jari macam gini. Ni. Okay. So, ada mak dia risau, anak saya sukalah isap jari. Tak apa ke? Mak risau macam gitu pula. Okay, sebenarnya kalau untuk usia 3 bulan ni, untuk usia 3 bulan ataupun baby yang dah pandai isap jari ni, sebenarnya mak jangan risau. Mak sepatutnya lega sebab apa kan? Bila dah pandai isap jari, tak perlulah ajar dia mengemping lagi. Kan? Betul tak? Okay. So, ada cara dia. So, macam kita ni sebagai ibu, kita yang bertindak untuk mendidik anak kita. So instead of kalau saya suka tengok baby yang pandai isap jari. Sebab apa? Baby ni pandai isap jari lah, mesti dia boleh tidur sendiri lepas ni. Of course lah, baby 4 bulan ke atas. Okay, kalau baby yang 3 bulan ke bawah, biasanya kalau tidur kita nak bagi dia bedung dulu. Jadi bila bedung, kita kena gantikan dengan hisapan yang lain lah. Lagi satu, 3 bulan ke bawah ni dia punya tangan pergerakan ni masih ada dikawal oleh refleks. So dia punya orang kata otot tu belum lagi boleh capai betul-betul dekat maksudnya boleh capai, maksudnya bila dia hisap tu tangan dia tu belum boleh betul-betul masuk dalam mulut. Mungkin kalau masuk penumbuk, macam dia tak berapa pandai lagi, tapi menjelang 4 bulan tu dia macam sepatutnya dia lagi mahir. Okay. So, mak boleh ambil peluang ni untuk biarkan anak tenangkan diri sendiri. Okay. Dan tak bergantung kepada dada mak. Tapi kalau mak enjoy je momen nak peluk anak tu, okay, tak ada masalah sebab benda ni bukan kewajipan. Okay. Ni terpulang pada masing-masing lah. Tapi kalau pendapat kami ni, kalau mak mengadu macam tu, itulah nasihat kami, benarkan anak soothing self sendiri. Okay. So ada lagi tak Cik Ma nak tambah ataupun Kak Nurul? Betul tu. Ada setengah ibu memang merasakan, ni actually pengalaman Kak Nurul bersama ibu-ibu lah. Setengah ibu dia merasakan momen tu macam terlalu berharga kan. Okay, bila direct feeding tu kita tengok mata anak kan, kita tengok anak-anak tengok kita rasa macam alahai. Betul. Tapi kan ibu-ibu yang tengah macam ni selalunya fasa newborn tau. So bila anak dia dah besar dan benda tu jadi kebergantungan, ibu-ibu ni dah start dah, Kak Nurul, kenapa saya rasa stres anak saya nak masak ni Kak Nurul. Anak saya tak boleh lepas ni. Dia kan fasa tu, dia bukannya indah tu, memanglah indah, betul indah, tapi jangan sampai jadi kebergantungan. Okay. Memang momen direct feeding ni memang indah. Kak Nurul tak nafikan. And Kak Nurul sendiri pun anak dah setahun 9 bulan ni I've enjoy. Memang enjoy. Tapi ada waktu-waktunya tu kita nak ke tandas ke, kita nak pergi buat kerja ke apa, kita kena faham benda tu. Keperluan kita, keutamaan kita apa semua, kita kena faham. Tujuan kita beri susu untuk anak untuk apa. Okay, kalau bawah 0 ke 3 bulan tu tak apalah. You all nak melayan momen tu, it's okay, memang betul indah. Tapi bila dah 4 bulan ke atas, bila you all buat macam tu, tu agak mencabar lah. Nanti akan datang, nanti you all sendiri boleh nampak. Itu yang jadi ninja. Tu yang jadi macam senyap-senyap dah turun katil lah, kan. Okay, Kak Nurul nampak Cik Ma lah. Hai Cik Ma. Finally home, sweet home. Kan. Sorry korang lambat hari ni. Sebab Cik Ma lah sebenarnya siang korang tunggu. Okay. Tak ada apa nak ulas. Semua Kak Nurul dah cakap kan? Semua Kak Nurul dah cakap kan? Okay. Kita next soalan. Okay. Tadi kita dah panjang lebar kita bercakap. So sekarang ni kita nak berbincang macam mana. Okay, ni mak-mak please. Ambil pen, ambil pensel, ambil kertas, salin. Kita nak dengar ni. Macam mana nak buat sebenarnya nak ajar anak-anak untuk self-soothing supaya kurangkan mengemping. Okay, ambil pen, ambil cepat-cepat kita nak tulis. Okay, siapa nak cakap ni? Cik Ma ke Amma? Cik Ma. Okay, Cik Ma. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semua. Alright, so kita bercakap untuk baby yang newborn dulu, okay? So untuk baby yang newborn bawah 3 bulan 29 hari lah. Okay, so biasanya ni sebab macam Amma cakap dia
self-soothing diri dia. So you know that baby dah tahu daripada fizikal dia, tadi kita dah bincang, dah tengok dah baby bukan yang jenis nak menelan tapi nak mengisap untuk soothingkan diri dia saja. Jadi apa yang ibu-ibu boleh buat adalah keluarkan je nipple ibu daripada breast, daripada mulut baby menggunakan jari ibu, congkil keluar, lepas tu perform teknik cardiac cure untuk tenangkan anak. So bila you perform teknik cardiac cure, automatically baby akan soothingkan diri dia, akan bertenang. Sebab baby ni dia tak mampu lagi nak adaptasi. Untuk 3 bulan ke bawah, dia tak boleh nak beradaptasi lagi dengan dunia kat luar ni. So daripada kat dalam perut tu ada air, betul tak? Air ketuban. Kat luar ni adalah udara. So dia tak boleh nak beradaptasi lagi. Jadi dia mengambil masa sedikit untuk beradaptasi. So apa yang kita lah yang kena bantu dia untuk tenangkan diri dia. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena buat teknik cardiac cure ataupun kita panggil teknik 5S, ada yang panggil 5S untuk tenangkan dia. Bila dia dah bertenang, tak semestinya nak tunggu sampai dia tidur. Once you yakin dia dah bertenang, boleh je letakkan baby di bawah bersama dengan props untuk tidur dia. Okay, so ingat baby bawah 3 bulan 30 hari dia tak berfikir untuk dia menangis. Jadi you kena bantu dia untuk dia bertenang. Okay, untuk baby 4 bulan ke atas pula sama juga. Ngemping ni sebab dah ngantuk nak tidur kan. Lepas tu disebabkan baby dah boleh faham benda yang lebih kompleks, maka dah boleh buat sleep training. Nampak tak? Baby 3 bulan 30 hari dia tak berfikir apa dia nak buat, sistem badan dia reflex ketus kan. Okay, so, jadi sebab tu nak attend untuk baby newborn dengan baby yang dah besar sikit, berlainan approach dia. So baby 3 bulan 30 hari you wajib untuk attend to dia setiap kali dia menangis. 4 bulan dia dah berfikir, dia dah boleh berfikir untuk kenapa dia menangis. Kadang-kadang dia menangis tu, kena nangis, nanti mama akan pujuk. Okay, sebab tu kita panggil dia voluntary action. So you kena bercakap dengan dia dan boleh dah start untuk sleep training untuk ceraikan ngempeng ni lah. Okay, ingat dia tak mudah tapi ia possible. Ada macam-macam method di dalam sleep training. So nanti yang tu kita akan bincang lain lah. Kan, so hari ni kita nak bagi tahu there is a way untuk elakkan mengempeng, dan it's not the only way mak nak kena duduk bahagia sejam sampai tak boleh buat kerja langsung lah sebenarnya. Okay, unless mak rasa boleh enjoy. Okay, kalau rasa benda tu terbeban, ada benda lain nak kena buat, of course lah, walaupun kita seorang ibu yang duduk di rumah, mesti nak air, nak lipat baju, nak sapu sampah, nak masak kan, bukan setakat nak duduk saja kan, betul tak? So jadi kali lah untuk kita lebih mudah menguruskan anak-anak kita di masa hadapan. Okay? Okay. So Kak Nurul, okay, dia macam ni tau. Yang beza 3 bulan dengan 4 bulan ni, 3 bulan ni kita lebih kepada self-soothing lah. Sebab bila baby 0 ke 3 bulan ni self-soothing, dia macam ni, kenapa self-soothing beza 0 ke 3 bulan dengan 4 bulan ke atas ni beza sikit. Self-soothing ni kita khaskan untuk 0 ke 3 bulan sebab diorang punya duration mamai ke tidur tu sekejap. Okay, tapi untuk 4 bulan ke atas kita lebih kepada nesting. Dia bukan self-soothing semata-mata, dia dikira nesting sebab baby 4 bulan ke atas ni kalau dia nak tidur dia boleh mencercah 30 minit je, dia godek-godek sendiri, dia main-main sendiri. Lama lepas tu kan nak tunggu dia punya hormon tidur dia tu aktif kan, baru dia tidur. Dia tak macam baby newborn, tak sama. Okay, so cara self-soothing newborn dengan 4 bulan ni lain sikit. Newborn kalau lama sangat dia boleh overtired. Tapi kalau untuk anak yang 4 bulan ke atas ni dia ambil masa sikit untuk nesting. Okay, tu sedikit lah info berkenaan dengan sleep training dengan beza 0 ke 3 bulan. Nak tambah? Ada siapa lagi? Kak Mira kata dia nak masuk. Kalau Kak Mira nak tambah boleh tambah lagi info untuk mak-mak. Tunggu Kak Mira. Assalamualaikum semua, hai. Okay, so saya just nak share je. Yang ni case yang saya baru kendalikan hari Selasa lepas lah. Hari Selasa 2-3 hari lepas ni kan. Okay, so dia punya mak ni dia datang jumpa saya. Anak dia 3 bulan umur. Okay, dan mak dia kata daripada lahir sampailah umur anak dia 3 bulan, baby tu 3 bulan, mak tu memang tak boleh nak bergerak, tak boleh nak buat apa-apa.
up to the point sampai semua ahli keluarga pun terabai lah. Mak dia kata sejak baby lahir, makan semua orang pun kena grab food je sebab memang tak sempat nak masak. Sebabnya baby memang jenis memang kena sentiasa dekat breast tu kena sentiasa je dekat dalam mulut. Dalam arti kata lain memang baby tu sentiasa nak mengemping. So mak tu datang jumpa saya kat center dan mak tu tanya boleh ke, ada ke cara macam mana nak buat bagi anak tu bagi baby tak mengemping. So cara dia untuk baby yang 3 bulan dan ke bawah ni macam yang Puan Amar dah cerita, macam Cik Ma dah cerita, kita memang kena bagi elemen rahim lah, okay, pada baby untuk bantu dia kekal bertenang. So one thing yang mak-mak semua kena faham, okay, mengemping, ya betul, mengemping ni adalah untuk ketenangan. Baby dia bukan hanya breastfeed untuk satisfy hunger, tapi breastfeed adalah untuk ketenangan dia juga. Tapi one thing yang kita kena faham tentang hisapan ni kan, dia adalah untuk soothing sahaja. Okay, dia bukan untuk bantu baby tidur dengan lebih panjang. Yang ni semua kena faham, right? So maksudnya dekat sini, baby tu dia perlukan hisapan tu untuk bantu dia bertenang sementara dia nak masuk tidur sahaja. Okay, bila dia dah tertidur, dia tidak perlu dah lagi hisapan tu untuk bantu dia tidur dengan lebih panjang. So dia punya key point dia sebenarnya dekat sini. Okay, untuk mak-mak yang 3 bulan dan ke bawah ni. Alright, so apa yang you all kena buat untuk bagi anak tu tidak perlu tidur dengan mengemping ialah firstly you kena faham dulu apa elemen rahim yang anak perlu. Sebab kita bila newborn ni 0 sampai 3 bulan kita kena sentiasa fikir tentang elemen rahim sebab diorang ni masih dalam fasa adaptasi di mana diorang masih memerlukan elemen rahim untuk ditenangkan lah. Okay, so elemen rahim ingat balik dekat dalam rahim, imagine rahim adalah tempat yang sempit, tempat yang berhayun, tempat yang bising dan baby hisap jari dekat dalam rahim. So kalau you nak untuk baby tu kekal bertenang supaya bila kita dah unlatch dia pun dia dapat tidur, elemen rahim tu kena cukup. Kenapa baby tu tenang bila dia mengemping dengan mak? Jawapan dia bukan semata-mata kerana hisapan tau. Dia bukan semata-mata kerana hisapan, tapi dia ada total elemen rahim tu ada bila dia mengemping dengan mak. Sebab bila baby mengemping dengan mak akan angkat baby, mak akan peluk dia. So pelukan mak masa mengemping tu bagaikan rahim yang sentiasa memegang dan peluk baby. Lepas tu dia dekat dengan jantung mak, dia akan dengar bunyi degupan jantung mak, dia akan dengar bunyi mak bercakap, mak bergerak, semuanya dia akan rasa. So itu juga adalah elemen rahim yang dia dapat sekaligus apabila dia mengemping tu. Dan of course mengemping dihisap jari lah. Okay, so you kena faham combination of semua benda-benda ni adalah bagi dia ketenangan. Dia bukan mengemping sebab hisapan tu sahaja. So kalau nak buat bila baby dah masuk mode mengemping dan kita nak cuba untuk letak baby kat bawah supaya dia kekal bertenang, kita kena bila kita dah unlatch tu, kita kena make sure elemen-elemen rahim yang lain tu kekal dengan baby supaya dia dapat kekal bertenang. Okay, faham tak? So untuk baby 3 bulan dan ke bawah, memang you kena bedung, lepas tu kena pasang white noise. Okay, dan bila nak unlatch, bila dia dah masuk mood mengemping. Macam mana nak tahu dia dah mood mengemping? Macam tadi Amar dah explain kan, bila bila proses hisapan dia tu dah tak nampak macam dia menelan. Dah tak nampak macam dia actively sucking milk. So itu adalah dia dah masuk mode mengemping. So tunggu a few minutes selepas dia dah masuk mode mengemping tu, you just unlatch. Lepas tu bedungkan dia, pasang white noise. Kalau dia menangis lepas unlatch tu, buatlah teknik 5S sampai dia bertenang balik, sampai dia mamai, letaklah dia kat bawah. So dia punya key dia dekat sini ialah mak-mak memang kena konsisten buat macam tu je. Okay, yang tu untuk 3 bulan dan ke bawah lah. So untuk 4 bulan dan ke atas pun basically benda tu sama je. Baby
nak mengemping sebab dia nak comfort, dia nak dekat dengan mak dia, bukan sebab dia lapar. Cuma bezanya 4 bulan dan ke atas ni dia dah graduate daripada fasa trimester keempat di mana dia dah tak perlu sangat dah elemen-elemen rahim tu sebab dia dah dapat behave macam manusia. Okay, so dia dah boleh dah belajar dah macam mana manusia tidur, macam mana manusia bermain tu semua dia dah dapat. Okay, so 4 bulan ke atas ni kita dah tak perlu nak bagi sangat dah dekat dia elemen rahim. Dah tak payah nak bedung, tak payah nak berhayun, tak payah nak bunyi white noise yang loud and rumbling noise tu. Okay, dia kalau nak white noise pun dah boleh guna white noise yang lembut-lembut semua tu. Alright. Tapi dia punya konsep dia sama. Baby 4 bulan ke atas pun dia nak mengemping sebab dia nak ketenangan. Dia nak soothing. Cuma beza 4 bulan dah ke atas, dia dah ada better control of dia punya muscle. So kalau dia ada better control of dia punya muscle, dia dah boleh, dia dah lebih cekap untuk masukkan tangan dia dekat dalam mulut. So dia dah boleh pandai hisap jari. So bila baby dah pandai buat macam ni, sebenarnya mak tu dah proses mak tu dah lebih mudah dah. Okay, mak just kena belajar macam mana nak wujudkan rutin sahaja supaya baby faham. Okay, lepas menyusu mak lepaskan, lepas tu dia kena belajar untuk self soothing sendiri, masuk mode nesting untuk dia tidur. Okay, so yang 4 bulan dan ke atas, kalau siapa mak-mak yang ada baby 4 bulan dan ke atas dan you tengah menghadapi isu mengemping, especially untuk tidur, kena sepanjang malam tidur, nak mengemping, okay, silalah belajar dengan lebih detail macam mana nak buat sleep training. Sebab sleep training kita memang ajarlah supaya baby tu mampu untuk masuk tidur sendiri tanpa dia perlu mengemping pada mak. Okay? Okay, Roger and out. Kembali ke Nurul. Hai, thank you Kak Mira. Ya Allah, sebenarnya saya dengar tu macam dibuai-buai rasa. Sebabnya cara penerangan Kak Mira ni sebenarnya sangat terang dan jelas. Okay. Okay, Kak Nur nak share sedikit lah sebab ramai macam rasa, kalau Kak Nur tengok kat grup kat Facebook lah kita punya grup support kita, kebanyakan ibu dia rasa sangat mustahil untuk menenangkan baby tanpa payudara ibu. Okay. Kebanyakan ibu-ibu dia rasa begitu. Okay, to be honest, anak Kak Nurul yang ketiga ni just, sorry Kak Nurul nak share pengalaman sikit lah. Anak ketiga Kak Nurul EP mum. Tak ada breast digunakan. Okay, ni anak ketiga pun cerita lah. Okay, kita, dan dia, kenapa punca Kak Nurul belajar pasal nak tenangkan baby. Bayangkan EP mum tak guna breast pun untuk tenangkan baby. Dan Kak Nurul tak gunakan puting tiruan pun. Sebab apa? Sebab kalau ikut teknik 5S tu, dia kan ada step dia, betul tak? Okay. Dan Puan Uswatun, dia memang ajar sampai step buai, alhamdulillah. Masalah tu settle. Okay. So jangan letak kat mindset kita ni, elemen sucking tu nak guna jari ke apa. Kalau baby dah boleh tenang sampai buai, jangan bebankan diri sampai kata macam mana anak saya tak boleh lah, tak ada puting, tak boleh tidur lah apa semua. Jangan bebankan. Kalau dia dah boleh tidur tanpa apa semua, jangan bebankan diri kan. So sebenarnya kita tengok anak kita sebenarnya kalau belajar betul-betul, insya-Allah sebenarnya boleh sangat. Okay, kita teruskan pada soalan seterusnya. Okay. Kalau baby tu boleh diajar untuk tidur sendiri, kalau dah 4 bulan dan bawah 3 bulan sebenarnya ada cara untuk buat dia tak tidur di badan. Berapa lama masa yang diperlukan untuk ajar? Okay. Siapa yang jawab? Okay, so berapa lama ni subjektif, dia bergantung kepada personality bayi. Okay, kalau baby 3 bulan ke bawah ni kena tengok jenis baby lah. Ada baby yang jenis high demand, dia lambat sikit lah. Okay, memang kena ulang teknik, memang kena tengok cara dia nak cara yang macam mana.
High demand ni ada macam-macam jenis juga rupanya. Okay, ada yang memang betul-betul dia nak yang macam tu juga, dia tak nak benda lain. See, so kena betul-betul kena pasti kategori anak. Okay, lepas tu ini untuk bawah 3 bulan lah. Jadi untuk 4 bulan ke atas, okay, kita kena tengok environment dia lah macam mana. Okay, so kena tengok apa rutin tidur dia, macam mana mak santuni dia, itu memang memainkan peranan lah. Okay, so untuk 4 bulan ke atas ni senang cerita habit lah. Habit apa yang mak kenalkan kat dia sebelum nak masuk tidur. Sebab itulah kalau boleh menyusu tu bagi sebelum dia nak tidur. Okay, sebelum betul-betul dia nak tidur tu buat exercise dulu. Alright. Okay, so senang cerita. Apa lagi nak tambah Kak Mira? Emma? Okay. So betul macam Amma cakap, apa tu? Kita tak boleh nak bagi macam satu jaminan. Okey, kalau mak buat macam ni dalam masa 2 hari dah boleh tak mengemping. Kalau mak buat macam ni dah boleh sleep training dalam masa 3 hari. So dia subjektif lah, dia bergantung kepada personality baby untuk 3 bulan dan ke bawah macam Amma cakap tadi. Okey, so untuk maklumat kepada yang tak tahu, personality baby yang high demand, colic, easy going ni semua hanya terguna pakai untuk 3 bulan yang pertama sahaja. So bila baby dah masuk 4 bulan ke atas dah tak ada istilah easy going ke high demand ke, sebab apa? 4 bulan dan ke atas semua mental development yang 3 bulan pertama tu dah terbentuk, jadi baby dah boleh diajar. Okay, so dah tak ada dah high demand tu semua dah. Okay, tapi untuk 3 bulan dan ke bawah, kalau kita nak macam ajar dia untuk tidur tanpa mengemping ni semua, right, kita kena tengoklah pada personality dia. Kenapa kita kena tengok pada personality? Sebab basically baby yang high demand ni dia ada kawalan pusat yang rendah. Kawalan pusat ni ialah kebolehan bayi beradaptasi dan membuat transisi. Okay, baby kena adapt daripada keadaan dalam rahim ke alam dunia ni. Okay, so kalau baby tu dia high demand, maksudnya kawalan pusat dia rendah, maksudnya dia perlu lagi banyak masa untuk dia belajar dan beradaptasi. Okay, kalau baby tu easy going pula, dia tak perlu banyak masa. Okay, sebab tu kita kena tengok personality baby. Dan kalau baby kita memang ternyata baby yang high demand, so mak-mak tak boleh macam ada expectation yang terlalu tinggi lah. Sekali ajar teknik-teknik yang kaunselor, ajar, dah boleh tidur. Expectation kena selari. So jawapan dia memang kena buat dengan konsisten. Saya pernah jumpa ibu yang selepas beberapa hari je, bila kita follow up kan, anak mak dia kata Alhamdulillah dah boleh tidur dengan baik. Dan saya pernah jumpa ibu yang dia kata selepas 1 bulan barulah anak dia betul-betul boleh tidur dengan baik. Okay, so jawapan dia memang kena bergantung kepada, kalau 3 bulan dan ke bawah, satu kena bergantung pada personality. Kalau dia high demand, so dia perlukan lebih banyak masa. Yang kedua, kita kena tengok parents tu lah, sebab parents yang duduk dengan baby 24 jam. So kalau parents dapat buat dengan konsisten, dapat betul-betul ikut follow step dan faham macam mana nak buat, insya-Allah akan lebih membantulah. So sama juga dengan baby yang 4 bulan dan ke atas ni. So kita tengok, sebab setiap keluarga memang tak sama. Ada keluarga yang baby ada bilik sendiri, ada keluarga yang memang semua orang tidur dalam satu bilik yang sama. So benda-benda macam ni kita kena ambil kira untuk sleep training. Okay, sebab kita kena wujudkan satu suasana untuk baby tu supaya dia faham, oh ini adalah rutin tidur. Kalau mak dah bawa ke tempat ni, ke katil ni, maksudnya ia adalah masa untuk tidur. So benda-benda ni semua memang subjektif. So kalau nak minta macam satu solid punya time frame, bila boleh berjaya, tu susahlah nak dijawab. Tapi yang penting buat je dulu, try je dulu. Okay? Okay, soalan seterusnya, adakah dengan guna sleep props dan sleep training ini membuatkan baby jadi kurang menyusu?
akan ada kesan kepada jumlah susu yang diminum dan kenaikan berat badan bayi kalau dia tidak mengemping? Okey. Siapa boleh jawab ni? Emma. Cik Emma Emma? betul ke tu? Cik Emma okey ke? Tiba-tiba dia jawab soalan. Cik Emma tak dengar. Saya dengar. Alamak. Ha. Cik Emma kena pandang kamera baru dengar suara. Tidak. Okey lah, kita pandang. Tak kan. Sama juga Cik Emma pun tulis nota juga. So soalan Alah Cik Emma. benar Oh. Ulang balik Cik Emma. Okey, so soalan kat dulu tadi betul tak? Props Sleep props dengan sleep training. akan ada kesan pada yang minum dan yang berat badan bayi. Jika tak Alah Cik Emma, kita tak dengar tau. ni sekarang dengar tak? Alamak, apa aku dengar? Okey, Dengar? ni dengar. Okey, tadi Okey. tak dengar. Okay, baik. Okay. So kita ulang jawapan dia untuk soalan Kak Nur yang tanya tadi. So jawapan dia tidaklah sebab mengempeng ataupun mengempeng ni bukannya bayi minum susu seperti mana dia menyusu pun. Dia masuk untuk mengempeng ni hanya untuk bila dia dah kenyang saja. Kena faham. Sebab perbuatan mengempeng ni ia rasa lepas menyusu, bukannya sebelum menyusu. Jadi dia tak ada efek pun dengan berapa banyak baby minum ataupun pertambahan berat badan baby. Yang tu tak adalah. Okay. So jadi tidur ni adalah milestone. Jadi setiap bayi tu dia ada kemampuan dia untuk tidur berapa lama. Dan setiap baby tu berbeza-beza. Contohnya mungkin newborn dia mampu tidur paling lama pun 2 jam. Tapi tak semua baby mampu tidur selama 2 jam tu. So kita tak boleh nak samakan baby kita dengan orang lain. Jadi kita kena make sure yang anak kita elak semua faktor overtired dan dapat rehat dan tidur yang mencukupi lah. Okay. Walaupun dengan sleep prop yang tu cukup tau. Maksudnya kalau anak korang tidur dengan sleep prop yang cukup pun kadang-kadang dia ambil masa juga untuk tidur. Ada baby dia memang tidur dia memang sekejap saja. Okay, 30 minit. Tapi 30 minit untuk newborn tu pun dah agak lama, dah cukup dah. Okay. So untuk yang dah besar sikit, yang dah besar sikit. Yang dah besar sikit dia akan ikut dia punya umur lah, berapa umur dia. Sama juga macam baby besar, contohnya yang dah 6 bulan ke atas, dia memang mampu untuk tidur 6 jam straight menurut NSI. Okay, cuma untuk yang mengempeng ni mereka bukan cari susu sebab lapar, lebih kepada nak tidur kena ada nenek mak. Faham tak maksud dia kat situ? Maksudnya baby yang 6 bulan ke atas ni dia memilih untuk berada dekat mak dia. Macam Kak Mira explain tadi. Sebab apa kat mak dia tu dia rasa dipeluk, dia rasa comfort. Sebab kat mak kan ada semua benda kan. Nampak tak tu baby kat Nurul tu? Nampak tak? Dekat dengan mak dia. So dia rasa sentiasa orang kita sebab kita dah ajar anak kita breast ni adalah tempat yang paling selamat. Jadi baby dah terbiasa. So you need to create a routine untuk baby boleh tidur dengan method sleep training. Okay. So jangan risau pasal susu. Make sure kalau walaupun anak tu dah tidur lama tapi apa-apa pun kembali kepada kita punya penyusuan yang asas lah. So you tengok output baby. Okay. You janganlah ingat baby menyusu sekejap tu semua baby tak cukup susu. Tak. Tengok output dia kembali. So tengok dia punya najis, tengok dia punya pee. Adakah white diapers dia ditukar sepanjang 24 jam tu lebih daripada 5 kali. Warna pee dia warna apa. Kalau masih lagi warna TO jernih, warna jernih, seakan-akan jernih, itu tanda cukup susu. Kalau dia pup pula, kalau pup tu warna kuning mustard, itu tanda cukup susu. Dan tak semestinya bila kita dah tengok benda-benda tu, kita rasa macam tak puas hati lagi ni. Yelah kan anak minum susu ibu, kita tak nampak berapa jadi ibu-ibu ni akan rasa macam so ibu-ibu akan rasa macam tak cukup. Sebab bila kita pakai susu gantian, kita akan nampak berapa banyak yang kita bancuh letak dalam botol. Kalau ada orang pakai sampai 8 ounce kan, banyak kan. So untuk susu ibu kita tak payah risau pun berapa banyak. Sebab breast kita dia akan adjust sendiri untuk keperluan. Dan kena faham bila anak menyusu kat susu ibu ni, anak akan berhenti bila dia kenyang. Dia tahu bila berapa banyak yang diperlukan untuk menyusu. So kita tak payah nak risau-risau pun yang berapa banyak anak kita minum. Make sure
tanda cukup susu tu ada. Yang kedua, tengok keadaan breast ibu. Walaupun anak menyusui 5 to 10 minit saja lebih tu daripada nak mengempeng, tapi keadaan breast ibu lembut. Maksudnya anak awak mempunyai sucking reflex yang sangat kuat. Dia boleh mengisap dengan bagus. Tak semestinya 5 minit, 10 minit tu baby tak dapat susu yang cukup lah. Okay, ingat. Dia dah menyusu dulu baru dia mengempeng. Dia bukannya dia mengempeng baru nak menyusu. Tak. Itu adalah perbuatan yang dia pilih lah. So jangan risau, dia tak akan menyebabkan baby tak cukup susu ke, susu akan berkurang ke, tak ada. Okay, boleh je kita train baby dengan cara yang betul. Nanti tak dengar pula, okay kena pegang, okay. Okay dah. Okey, terima kasih Cik Ma. Okey, Alhamdulillah. Okey, selesai untuk soalan malam ni. Okey, harapnya semua ibu-ibu pun jelas dan kita akan buka soalan pada ibu-ibu kalau ingin bertanya. Ada soalan tadi. Ada soalan tadi, kejap. Ada soalan? Ada, nampak. Ada. Tu kita buka tu kejap ya. Baru nak baca ni. Kan? Kita jawab soalan yang berkenaan je. Betul. Okay, sebab takut nanti soalan yang tak berkenaan dia akan drag lama lagi lah. Isu tidur nanti kita buat slot lain Betul. Sekarang kita jawab yang untuk yang mengempeng Maksudnya kalau tidur sekejap ke apa tu nanti kita jawab lain. Betul, sebab itu lain Okay, ni ada soalan daripada Julia Afika. Buka untuk semua panel yang ada hari ni. Jadi Kak Nurul cakap kalau baby yang kerap mengempeng boleh jadi baby tu ada tangtai. Kalau tak kerap tu boleh jadi baby dalam fasa growth spurt ataupun cluster feeding. Betul ke? Siapa nak jawab? Kita kumpul soalan ni tadi. Betul kan? Kalau dah jawab dah tu sebenarnya betul lah. Betul. Kalau dah jawab kat komen tu. Betul, sebabnya dia bukannya setiap masa baby yang akan macam kerap menyusu macam tu. Dia ada time-time dia, okay? Macam peralihan bulan, macam tu. Dia nak membesar jadi dia perlukan lebih kalori. Betul. Tu memang main peranan lah. So benda tu takkan jadi hari-hari lah. Kalau hari-hari tu kita tengok balik lah apa yang sebenarnya. Apa yang root cause dia, okay? Betul tau, selalunya kan Kak Nur macam, sorry tau kalau ada ibu yang mix feeding kat sini, tapi tujuan kita nak belajar sebenarnya. Kita bercakap ni kan, kita nak bercakap kenapa kalau dalam grup kan Kak Nur ni macam, Kak Nur ni asal jawab dengan tegas sangat kenapa tak boleh nak mix feeding. Bukan tegas, tapi sebenarnya kita nak bantu you all untuk kenal pasti sebenarnya apa sebenarnya cabaran, apa sebenarnya yang jadikan satu roadblock yang rasa tak cukup susu tu apa sebenarnya, yang kata tidak cukup susu tu apa yang buat ibu-ibu rasa anak tidak cukup susu. Sebenarnya apa? So dari situ bila ibu berkongsi, kita boleh selesaikan, kita bantu sesama, kita troubleshoot sama-sama dan insya-Allah daripada yang mixed feed tu kita boleh tukar jadi full breastfeeding. Kan lebih bagus sebenarnya. Dan ramai ibu-ibu ni dia rasa nak kumpul susu banyak-banyak sampai lupa bila 6 bulan baby dah mula makan. Sebenarnya banyak benda yang dikatakan tidak cukup susu tu terlalu banyak. Kadang-kadang ikut dengan cakap orang, baby meragam tak nak susu pun, macam yang kita punya panel dah kongsi yang tadi, sebenarnya dia bukan nak susu tapi nak mengempeng je, tapi ramai ibu rasa macam dia tak cukup-cukup susu, dah sejam menyusu pun dia tak cukup susu. Tu bukan dia tak cukup susu sebenarnya. Okey, dan itulah kalau ada ibu-ibu yang mixed feed, cuba mulai malam ini, cuba troubleshoot. Okey, troubleshoot masalah ibu-ibu dan cuba lebih fokus pada untuk terus penyusuan susu ibu. Okey. Okay, soalan yang kedua, Cik Ma dah jawab dah tadi soalan ni. Sebenarnya Azlina, kalau baby hisap susu sekejap normal ke? So dia bergantung kepada usia baby puan. So dan tengok keadaan output dan juga breast puan lah. Kalau kata baby tu dah 3 bulan, of course dia punya sucking reflex tu makin kuat. Okay, rasanya dah jawab tadi. Baru je kejap tadi Cik Man jawab. Okay, kita terus Macam mana nak beza anak tu hisap jari sebab self-soothe ataupun sebab lapar? Ada? Satu nak tahu juga dia punya usia. Kalau baby yang newborn ni, dia ada gap time dia kan 2 jam. Lepas tu Q menyusu tu masih lagi reflex. Maksudnya kita boleh nampak bila dia nak menyusu tu dia akan bermula dengan kepala akan geleng ke kiri ke kanan macam mencari. Lepas tu paling yang middle, maksudnya pertengahan dia dah mula
cari jari dia untuk isap air dah macam ni lah, macam anak saya dulu. Lepas tu yang ketiga dia akan menangis. Itu Betul. kalau tanda dia nak menyusu. Okay, kalau dia dah self suit, dia suka hati dia je. Dia nak buat macam mana pun dia diam je. Dia tak akan meringit-ringit sambil self suit. Betul tak? Betul. So itulah cara nak beza. Biasa kalau lapar dia akan menangis lah. Tapi kalau dia self suit, dia diam je lah. Dia diam, dia main-main Elio dia. Macam tu. Okay. Dia tenang je lah, dia hisap je, dia tak gelisah. Betul. Okay, soalan ni pun rasanya berkait. Kalau baby tengah hisap, maksudnya mungkin tengah menyusu, lepas tu tangan dia pun tak duduk diam. Maksudnya apa? Sebab tu kita kalau menyusu, kita memang suggest untuk bedong supaya tak mengganggu penyusuan, proses penyusuan lah. Sebab anak kita bukan robot. Anak kita kan manusia, so dia nak explore. Baguslah nak tuan air ni sebab kawalan koordinasi tangan dia dah bagus. Dah boleh bergerak, dah boleh pegang, dah boleh sentuh. Itu tanda sensori dia bagus lah. Okay? So tak perlu nak jadi risaukan. Cik Ma, ada ibu tanya kat Nurul, bukan, dia tak tanya, actually dia macam ni. Anak dia macam dia susah nak menyusu kan, baby newborn. Lepas tu Kak Nur cakap, ibu bedong tak anak? Oh tak puan, saya mak yang moden. Alamak, sorry korang. Saya mak yang moden. Saya tak main bedong-bedong ni. I was like macam, wow, first time tau. Tak reflect, saya dah tergelak sorry. Alamak, tak ada jawapan lah untuk tu ke. Kita kena buang pemikiran yang actually bedong memanglah orang tua tu memang nasihat kita suruh bedong, tapi ianya diguna pakaikan dari sisi saintifik juga. Ianya bukannya sebab moden dengan orang tak tua moden. suruh, bukan. Okay, so sebaiknya bedong lah. Sebab dah baby dalam perut dah terbiasa dah. Dekat tempat yang sempit-sempit. Okay. Betul. Dan Orang tua tu suruh bedong ikat kaki kita tak suruh bedong ikat kaki. Betul lah. Betul tu. Kemban pun kena tahu beza tau. Kemban. Macam nak pergi haji kan, tangan dia tiba keluar sebelah. Macam apa, pakai apa orang panggil lah. Yang nak pergi umrah tu pakai sebelah je tu. Tu jangan je. Tapi ni pengetahuan ni jugalah, kalau macam ada baby yang dia dah boleh hisap jari sendiri kan, tapi dia masih lagi perlukan bedong. Maksud biasanya baby newborn lah. Betul. Dia perlukan bedong, tapi at the same time dia dah pandai hisap jari sendiri. Sebenarnya boleh je sebelah tu bagi dia hisap, sebelah tu bedong. Boleh je. Ni macam lagi satu kes kalau baby dekat ward, macam anak saya dulu kan, sebelah jari dia, sebelah tangan dia masuk darah. Okay. So dia tidur, dia masih newborn dan dia perlu berbedong juga. Jadi nurse tetap bedong dia walaupun sebelah tangan dia tu terkeluar. So, dia boleh tidur lena lah walaupun tangan dia tu bercusuk jarum bagai. Tu tips dia lah. Apa cara sekalipun kita boleh bedong, tapi depends kepada situasi. Sebab ada baby yang memang dia dah memang terror hisap jari. Baru 3 bulan dia tetap kena bedong waktu tidur. So boleh saja. Tapi ada cara dia lah. Bukan semua baby lah yang boleh macam tu. Kak Nur tertarik dengan sharing daripada Tuan Ain Najwa, Tuan Zamri. Sebab orang tua selalu bising anak nangis tu tak cukup susu. Ya betul. Ianya sangat mencabar, bukannya untuk ibu je. Sebenarnya majoriti ibu-ibu menghadapi situasi yang sama, baik pada ibu sendiri ataupun ibu bertua ataupun mak orang lain, makcik-makcik yang datang ke rumah. Memang begitu. So kita cuba minimalkan rasa stres tu untuk rasa macam masuk kanan keluar kiri. Kita tahu fakta, kita dah tahu ilmu tu, kita tahu benda tu. Sebab tu penting ilmu-ilmu macam ni supaya kita boleh bertindak dan buat keputusan tu sendiri. Angkat anak senyum-senyum, ya makcik, ya okey. Oh ya tak cukup susu, tak apa, saya nak susukan anak saya, minta maaf ya, saya balik bilik dulu. Ambil anak masuk bilik, tidurkan. Tak payah nak stress jangan. Sebab benda tu takkan berhenti. Anak kita dah 10 pun dia tetap akan ulang benda yang sama. Betul. Okay, kita nak pergi ke next soalan daripada Puan Anis. Rasanya kena jawab kot soalan ni sebab rasa macam crucial soalan ni. Kalau baby menyusu lepas tu muntah dan dia menangis macam lapar balik, menyusu lagi dan muntah tidur pun tak lena, means dia tak kenyang ke macam mana? Siapa nak ambil? Okay, ni Kak Nurul dapat daripada
Macam mana nak jawab ni? Okay. Daripada hospital sendiri daripada hospital Avicenna. Okay. Atina, wah. Avicenna, okay. Misi yang menjaga ni lah, okay, untuk baby ni. Dia cakap macam ni tau. Satunya muntah baby tu kalau tak sampai 2 jam, sebenarnya satu first kena pasti sama ada itu adalah jeluat ataupun muntah. Muntah ni berserta dengan paksaan lah, okay, dan jeluat tu dia keluar sendiri daripada mulut. Dan kalau baby tu jeluat ataupun muntah yang dikatakan oleh ibu, minta maaf anak saya bising malam ni. Mami bercakap, dia nak bercakap. Okay, dia bila tak sampai 2 jam, bawah 2 jam, it's okay untuk susukan semula. Okay, sebabnya dia macam satu refleks yang menolak susu tersebut. Okay, bila kalau lebih daripada 2 jam, kalau dikatakan muntah, okay, ni kalau dikatakan muntah ni dikata betul muntah berserta dengan paksaan, itu refer pada doktor lah. Okay, dan selalunya ibu-ibu ni confuse antara jeluat dan muntah. Okay, yang bab ni boleh Cik Ma ataupun Ama ataupun Kak Mira pun boleh share. Saja selit. Kalau baby menyusu muntah tu kena tengok lah macam Kak Nurul cakap tadi. Dia projectile ke ataupun dia setakat muak saja. Dia boleh jadi baby ni overfeed juga. Sebab mak asyik duk menyusukan je, menyusukan. Betul? Sebenarnya baby ni dia nak soothingkan diri dia untuk dia tidur ataupun nak bertenang. Tapi mak anggap baby nak mengempeng saja ataupun nak susu balik. Sebab kita selalu tersalah anggap yang bila baby macam mencari-cari tu, sebenarnya routine reflex. Kita selalu letak macam ni lah, macam tu lah. Itu adalah routine reflex. Tak semestinya bila kita letak macam tu baby nak menyusu je. Kadang-kadang ia adalah hanya routine reflex saja. Kena faham routine reflex ni tugas dia nak tahu ataupun baby nak pandai cari di mana location nipple ibu. Okay, tak semestinya setiap kali kita letak tu baby nak menyusu. Kalau kita yakin baby dah cukup susu. So Puan Aziz kena tengok anak dia umur berapa gap lama dia menyusu. Dan kalau Puan rasa yakin anak dah kenyang, dah boleh unlatchkan baby dan bantulah baby bertenang dan tidurkan dengan props yang betul lah. Okay. Kita pergi ke next soalan sebab dah 10.30. So takut ambil masa ibu-ibu. Okay. So untuk Puan Adina, dia tanya kalau dah terlelap time menyusu, kita kena terus buat cardiac care untuk tenangkan tak sebelum letak dia? Jawapan dia tak perlulah. Boleh je terus letak bersama dengan props tidur dia. Okay. Tak payah kita nak kacau dia dengan buat cardiac care. Right. So okay. Ni soalan Mak Hadidah dia bagi dah conclusion daripada apa yang kita ni tadi. Sekejap minum 10 minit, tidur 3 jam, kenyang ke? Sebab baby 3 bulan ni nampak nyusu sekejap je, baru masuk mulut, nyusu, kejap tidur. Tapi bila lama, Masya Allah. Puan Anis rasanya kita baru je jawab. Cik mana jawab tadi sebelum ni dengan ada satu soalan Puan kat atas. Puan sempat dengar ke tak? Setiap jam dia nak menyusu tu kira normal ke baby 30 hari? Yang ni soalan penyusuan Puan Syuhada. Hari ni kita tak bercerita soalan tentang soalan penyusuan ni. Cik Ma ambil soalan yang berkenaan tau. Korang jangan marah tau sebab kita takut Tak korang apa, Kak Nurul dah jawab chat tu. Okay. Oh dah jawab dah. Okay. Dah. Okay, kita skip Jap. Ada kawan saya anaknya high demand, katanya anak tak suka bedung. Ini dulu Puan Suatu dia kan masa Kak Nurul belajar dulu dia garang tau. Dulu. Sekarang okey, sekarang okey dia lemah. Dulu dia tanya balik tau kan Kak Nurul. Siapa kata baby tak suka bedung? Kak Nurul kena. Siapa kata? Ya, sebab masa tu anak dah 3, anak first dengan second elok tak bedung. Tapi bila anak ketiga, kita macam, yelah baby high demand, nangis, muka dah merah, purple, lepas tu dia meronta-ronta. Kita bila bedung, dia macam lagi marah. Kan? Sebenarnya dia bukan tak suka bedung, tapi salah sendiri sebab kita tak tahu. Okay? Yang betulnya itulah kena belajar. Betul. Sampai umur berapa bedung anak ni kita tak jawab ya Puan sebab hari ni kita bukan dalam cara untuk tidurkan baby tau. Ni nak tambah sikit boleh tak yang pasal baby tak suka bedung tu? Silakan Kak. Sambil kita cari jawab soalan. Okay? Akak suka jawab soalan ni. Silakan Kak, silakan. Okay. Alright. So salah faham pasal anak tak suka bedung ni memang
kerap berlaku dan memang banyak lah, memang kita selalu dapat soalan ni memang kerap. Okay, so kenapa anak ni dia nampak macam dia tak suka bedung? Satu, kita kena faham behavior baby bila dia tengah menangis tu macam mana. Okay, baby bila dia tengah menangis, tangan dia semua memang akan thrashing lah. Memang dia akan menerawang ke udara, tangan dan kaki dia akan menendang. Okay, bedung atau tidak bedung, kalau baby tu tengah menangis, dia tetap akan buat macam tu. Okay, so mak selalu tersilap faham. Mak ingat dia tendang tu sebab dia tak suka di bedung. Sedangkan bila dia dah buka bedung pun, dia tetap akan menangis dan menendang-nendang juga. Okay, kalau dia tengah menangis. Tapi kenapa ada certain mak kan, dia claim, oh kalau anak saya bila buka bedung je dia diam, dia tak nangis. Sebab apa? Sebab mak ni biasanya bila dia dah buka bedung, dia buat apa? Dia terus angkat. Lepas tu dia peluk. Bila dia angkat adalah satu tindakan di mana kita bagi hayunan dekat baby. Lepas tu dia peluk pula mak tu. Dia peluk pula baby tu. So pelukan tu adalah elemen rahim yang mana baby tu rasa macam sempit lah kan dakapan mak tu. Okay, so actually bila mak buka bedung tapi mak angkat, mak peluk, dia sama juga, mak masih tetap memberikan elemen tu pada baby. You faham tak? Okay, so kenapa kita suggest mak untuk bedung, untuk buat shushing ni semua, supaya kalau mak nak pergi tandas ke nak buat apa-apa pun di mana mak kena letak baby dekat bawah, baby masihlah ditemani oleh elemen-elemen rahim tersebut. Tapi kalau mak rasa macam tak nak bedung, mak boleh je pegang anak all the time, tak ada masalah lah. Okay, so you faham tak? Sebenarnya tak ada baby newborn yang dia tak suka bedung. Baby belum ada mental capacity untuk berfikir dan membuat keputusan pun dia suka ke dia tak suka. Okay, cumanya tindakan kita tu nak kena faham lah kenapa baby, kenapa kalau kita peluk macam ni baby diam, kenapa kalau kita letak kat bawah baby menangis. Okay, itu sahaja. Panjang dah. Faham. Sedih Sedikit. ni. Apa Kak Mira cakap tu teringat kisah 4 tahun lepas. Begitulah Puan Satu cakap saya, sebutir-sebutir. Okay. Sebab benda ni memang banyak sangat mak saya cakap. Dan yang lagi satu yang pasal mak moden tu. Dan saya pernah pergi home visit dekat satu family ni lah. Okay. Dan mak dia memang cakap, I tak nak bedung. I tak nak swaddle. Dia tak cakap bedung lah, dia cakap swaddle. I tak nak swaddle, I tak nak swing. Orang putih okey je. Dia cakap macam tu. Okay. So saya tanya dekat dia balik, orang putih mana puan yang okey tu? Okay. Sebab kalau you sekarang ni dah modern, ilmu dah di hujung jari, kalau you search, orang easily you can find orang putih sekarang ni bedung je anak diorang. Guna je swing. Seriously, tengok sekarang ni orang putih dekat Germany semua dah start pakai buai spring yang kita guna dari zaman Tok Kadut nenek moyang dulu. Diorang baru nak kenal dan belajar guna buai tu. Okay, so dalam arti kata lain, sebenarnya orang barat yang belajar dari kita, diorang dah mula explore dah cara macam mana nak tidurkan baby dengan menggunakan elemen rahim ni, right? Okay, so rasanya Puan Anika ni punya soalan Cik Man dah jawab tadi. Ya betul, semakin meningkat usia, baby memang akan menyusu sekejap. It depends. Sebab baby punya hisapan tu makin lama makin power lah. Maksudnya dia makin besar, makin kuat, makin bagus hisapan dia. Okay, kejap kita cari lagi soalan. Apa beza mengempeng atau hisap sampai lepas puting? Ni tertinggal kereta api. Rasanya Amar dah explain dah tadi awal-awal. Apa beza mengempeng, macam mana ritma dia. Okay? Kena check balik. Kejap sampai umur berapa bedung? Ni dah jawab. Kak Mira pun dah jawab. Anak yang Hadiman ni Kak Mira, Kak Nurul dah jawab tadi. Okay, baby 5 bulan pagi dia okey susu dan hisap jari, tapi malam dia tak jaga, pejam mata, tapi tak tahu macam mana baby nak tenang balik. Saya bagi breast je. Betul ke cara tu atau sepatutnya dia kena hisap jari waktu malam tidur? Tak ada betul, tak ada salah sebenarnya. Kalau mak rasa macam mak okey je nak anak mengemping malam-malam senang baring kat sebelah, boleh.
Cuma kalau mak rasa macam saya tak nak lah anak mengemping sebab mak pun nak rehat, nak baring terlentang dengan selesa kan. Ajarlah anak supaya dia boleh belajar untuk tidur sendiri. Okay, so sebenarnya cuma mengemping ni dia bukan betul atau salah. Dia bukannya salah kalau kita bagi anak mengemping tau. Jangan salah faham pula. Okay, kalau mak rasa okay je, mak happy je anak mengemping, by all means teruskan sahaja. It's okay, no problem. Cuma kita nak bantu mak-mak yang rasa macam mengemping ni terlalu letih sampai tak boleh nak buat kerja lain, dah sampai masuk mode stres. So kita ajar ada cara untuk buat bagi baby tak mengemping. Okay, so pilihan. Benda ni pilihan. Okay, so jangan rasa macam cara ni tak betul, cara ni betul. Okay. Soalan ni macam unik sikit. Ada efek tak pada baby yang menyusu ataupun mengemping dari saiz dan bentuk payudara? Macam kita cakap tadi, mengemping bukan menghisap. Dia lebih kepada non-aktif. Dia tak keluarkan susu ataupun tak ada memberi rangsangan sangat kepada payudara pun sebenarnya. Okay, sebab tu dia nak cakap tak efek pun tak boleh jadi tak efek juga sebab dia menghisap kan. Cuma dia tak adalah ni so long that puan masih lagi seimbang. Faham tak maksudnya? Kiri dan kanan tu sama-sama demand, so sama-sama besar lah. Kalau kata baby asyik mengemping belah kanan je dan ada possibility belah kanan tu besar. Faham tak? Jelas tak? Ke terbalik? Korang tak faham? Tapi ada je wanita yang memang dia ada asymmetry punya breast. Lain-lain. So benda ni sangat tengok. nak jawab. Okay, so next. Waalaikumsalam. Nak tanya kalau bayi tak sihat boleh ke kita bagi mengemping lama? Bila tak sihat kan boleh je sebab tak sihat ni susah sikit. Okay, alright dah. Tak ada dah, itu je soalan je untuk Okay, so terima kasih semua. Terima kasih semua. Maaf lah kalau ada salah silap. So nantikan kita ada next tajuk yang trigger jugalah, yang best juga tajuk ni. Kita jemput kaunselor laktasi doktor kita orang jemput doktor untuk ceritakan isu tu. So nantikan next webinar. Okay. Bye. Okay, terima kasih semua ibu-ibu. Terima kasih kerana sudi bertanya soalan. Terima kasih sebab stay malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf kalau ada salah silap. Bye. Dia macam kredit apa ni, naik semua lift kat sini. Kredit kita habis. Yang baik tu semua datang daripada Allah. Yang baik tu semua datang daripada Allah, yang buruk datang dari kami. Kami minta maaf banyak sebagai selaku penganjur. Kami minta maaf kalau ada yang terasa hati, terkecil hati in the way that kami Lajak gurau. kan. Kak Nur suka gurau tau. So jangan terasa hati, okay? Betul. Okay, so semoga sedikit sebanyak dapat manfaat untuk daripada webinar yang kami kongsikan pada malam ni. Bye. Alright. Wah, sampai dah bye tu. Audrey. Okay. Okay, bye. Bye Audrey. Bye. Bye. Stop recording now, Ma. Okay. Alright. Thank you so much semua. Thank you Kak Mira sudi masuk juga. Thank you Amma cover tadi. Banyak Amma jawab.